Abidin, karangan bin Allah Al-Fatani, terjemahan kepada bahasa Jawi daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nama dia tak lupa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi bi barakatihi bi qala. Keduanya daripada dua perkara. Itu bukan surat 81 kan? Keduanya kan? Dan bukan surat 81. Keduanya daripada dua perkara. Bermakna kenapa kita kena sabar kepada asyada'id wal masa'ib ini, sebabnya dua perkara. Yang pertama, sahabat tu kata dia sebab dia adalah menjadi satu kewajipan, sebab kita tak boleh cari senang benda-benda di dunia ni. Nak cari benda senang memang tak ada lah. Sebab dunia ni sendiri darul balak wal imtihan, negara duka cita, negara ujian. Jadi saudara nak cari kesenangan dan kesukaan di dunia tidak ada, sebab dua-duanya di syurga. Jadi of course, wa'imah saudara baik kau, jahat kau, kafir kau, Islam kau, semua ada kesusahan. Jadi kafir pun masuk hospital, jadi Islam masuk hospital. Ada sakit demam darah tinggi berbagai-bagai. Jadi nak cari di dunia ni benda baik, benda sedap memang tidak ada. Maka sebab tu awal-awal lagi orang Islam diminta bersiap untuk mempertahankan syada'id wal masa'ib. Jadi kena jaga ya. Jangan kesedar nak cari tak ada ujian. Ada ujian kemiskinan, ujian kesusahan, ujian keluarga, ujian anak-anak, ujian harta benda dan sebagainya. Jadi benda-benda ni kita panggil asyada'id wal masa'ib. Ini pengajian kita sekarang. Siapa yang tidak berjaya melepasi ujian ini, tak boleh lawan, maka dia akan menempuh kegagalan di dalam ibadat. Kegagalan dalam ibadat. Mungkin ujian keluarga, ujian keuangan, ujian kesakitan, ujian tua, penyakit dan berbagai-bagai ujian. Ujian masa, sibuk berdoa pun ada juga. Jadi ujian. Ada ujian nafsu, tak cerita lagi. Ujian syaitan dan berbagai-bagai. Di dalam buku ini ditulis tujuh ujian yang digelar sebagai 7 akabah. Di antaranya akabah yang pertama jahil lah. Penghalang kita kepada ibadat ialah jahil. Maka lepaskan diri kita daripada jahil. Yang kedua, lepas jahil itu pula dosa banyak. Maka sebelum kita menghadap Allah, beribadat kepada Allah, maka baik buruk kita kena sucikan diri. Maka yang kedua taubat. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, untuk maklumat tuan-tuan sekalian, ibadatnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali-kali. Maka taubat juga merupakan satu syarat kepada permulaan ibadat. Lepas taubat, lepas apa, mari pula ujian ni pula. Ujian apa pula? Mari pula ujian keuangan pula. Tak ada nak kerja pula. Dah kerja pula, ujian pula. Nafsu pula tak boleh tahan, mengganas pula. Lepas tu tipu daya syaitan pula. Jadi berbagai-bagai halangan. Kita nak suruh mari saudara, kadang-kadang lepas satu ujian kejar balik nak mengaji ya. Sampai di rumah pula dah baru ambil sebenarnya nak mengaji pula. Bang, malam ni kan janjinya pergi jasku. Sudah. Nak kata tak mahu kan, metok tahu metok. Bila kata minggu depan lah yang. Tu metok lah tu. Maka kita okey, cancel mengaji. Betul tak? Itu ujian lah tu. Itulah ujian. Abang kalau dengan I tu kira sangat. Kalau dengan kawan pukul 1 tak balik, tak apa. Dengan I ajak pergi dekat Jasko pun tak boleh. Ingat I ni siapa? Sudah. Tak suami weh. Ya. Okey lah. Tewas satu pengajian. Kalau 1 tewas, 2 tewas, 3 tewas, akhir sekali 5-0 lah. Jadilah lain tuan lawan. Apa ya? Lawan Jadi kita tak nak tewas je. Kita tak nak tewas. Kita nak menang dalam berlawan dengan musuh-musuh ini. Sekiranya kita gagal, maka bermakna kita gagal. Itulah namanya mujahadatun nafs. Kerja kita di dunia ni lawan dengan syaitan, lawan dengan nafsu, lawan dengan diri sendiri, lawan dengan ujian-ujian yang Tuhan. Bukan lawan marah ke Tuhan. Lawan macam kita belajar lah. Sabar dengan benda cara. Kenapa yang pertama kena begitu? Sebab nak merealisasikan sabar tadi. Sebab memang sabar, memang susah memang ada. Maka yang sabar je lah. Prepare dengan sabar. Orang tua-tua kata kalau kail panjang sejengkal, jangan laut nak diduga. Jadi kita dah tahu lah laut, maka mesti siapkan pancing yang panjang. Jangan sejengkal lah. Sejengkal nak mancing apa?
Saudara, maka begitu juga. Kalau kita tahu dah akhirat tu payah jauh, maka persiapan dia mesti kental, mesti kuat dengan ilmunya, dengan taubatnya dan segala-gala. Okey, habis satu tu. Maka yang kedua, kenapa kita kena sabar? Daripada dua perkara tadi, sebab sabar itu kebajikan dunia dan akhirat. Tadi sebab kita tidak boleh lepas daripada bala dan ujian. Tak sabar kau suka, tak sabar kau nak sabar, kau kena sabar. Saudara, kena sabar. Sabar ni banyak hal, saudara. Apabila kita sebut kata dunia saja, berbagai-bagai mari benda yang kita kena sabar. Jadi tak boleh lari, kena sabar. Even orang-orang yang beriman pun, Nabi-Nabi dan Rasul pun, dia pun kena lagi berat pada kita. Dia sabar. Maka sebab itu dia berjaya, ya. Okey, kemudian yang kedua kenapa? Kerana sabar itu daripada kebajikan dunia dan akhirat. Mana di dunia kita akan dapat kejayaan kita bila kita sabar. Apa saja buat benda gopus, saudara, jangankan akhirat, dunia pun gagal. Sebab tu dalam apa saja aktiviti kita, Allah SWT didik kita dengan teratur, dengan step by step. Macam kata kita nak masak kan, kita nak masak, Allah Ta'ala akan buat satu sistem. Kena api, kena buka bubuh air, lepas tu lama dia panas, lepas tu menggelegak, lepas tu kering. Dah kering tu pula tunggu lagi, lama baru masak nasi tu, betul tak? Salah kau pak buka ke masak boleh buat lagi tu? Boleh, Tuhan pakai tak boleh. Tapi kaedahnya semua benda di dunia ni dia berjalan mengikut prosedur. Bisa kata beranak mula-mula mengandung, tu dia 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, 10 hari, lepas tu bersalin, lepas bersalin budak kecil dulu. Wah. Lepas tu dah kecil tu pula nak kena bagi susu, dah besar sikit pula meniaga, lepas tu berangkak, lepas tu berdiri roboh, lepas tu berjalan, lepas tu pula berlari. Salah ke Allah Ta'ala buat? Tak boleh ke, tak reti ke Tuhan nak buat? Puk beranak besar, jadi striker bola sepak, boleh? Terus pergi main bola. Awak beranak dia semalam. Dia apa Rahimah? Awak saat beranak tengah hari dari bapak sahabat. Nama apa? Nama saya Safi Sali. Lagu mana agak-agak? Tak kau gila kita. Maka Tuhan buat dengan prosedur. Semua ini adalah disebabkan nak ceritanya, nak menyampaikan satu tujuan itu mesti ada kaedah. Dia tidak bui kita buat dengan dalam keadaan gelaju. Nak cepat pandai, nak cepat alim, nak cepat baik. Tak nak orang belajar dulu lah. Sampai bila? Sampai bila? Tu dia. Kalau kita kata biar beriman dan bertakwa, sampai bila nak tunggu? Tak mau. Nak menang juga, mengesok juga kemenangan. Kalau boleh, menang terus berjaya Islam. Tu dia. Tak nak belajar, tak nak taubat, tak nak mengaji, tak nak baca Quran, tak nak. Maknanya menang perang raya, besok jadi negara Islam. Saudara, impossible. Nabi sendiri, Allah sendiri didik. Orang Allah sendiri belajar, Jibril ajar. Mengambil masa 25 tahun. Itu pun bukan ramai. Ribuan sahabat sahaja. Dia mengambil masa yang begitu lama. Kenapa orang tak bagi Nabi sehari je? Hari ni berdakwah, besok 1000 Islam. Tak ada. Sekian. Apatah lagi kita yang orang biasa. Itu pun ditentang oleh penduduk Mekah. On what ground kita orang awam ini nak orang sokong kita 100%? Tidak mungkin. Kalau kita saudara nak tunggu orang sokong kebaikan ini semua, saudara, tidak mungkin. Sebab Allah Ta'ala tidak buat sunnah macam tu. Maka sudah pasti ada pro and kontra. Jadi kalau kita nak tunggu semua orang sokong kita bahawa Islam boleh berlaku, tidak akan berjaya untuk selama-lama. Sebab mesti ada kafir dan Islam, penentang dan penyokong mesti kena ada sampai bila-bila. Yang paling sedap sekali, Allah Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, Nabi berjanji dalam hadis, penyokong kepada Islam ini hanya sedikit. Jadi kalau kita guna konsep nak tunggu ramai, sampai bila pun Islam tidak mungkin ramai. Ceritalah apa sebab ni kebenaran daripada Allah, apa semua pun pasti akan mendapat tentangan hebat daripada manusia. Tidak. Maka yang ada itulah yang Tuhan punya. Sebab tu dalam majlis kita ni kita panggilnya majlis ilmu. Orang kurang faham, kita tukar dia kepada kelab ilmu. Ada okey sikit kan? Kelab boria, kelab bola sepak, kelab hoki, kelab muzik, kelab apa lagi? Zikir barat. Jadi kata-kata jamaah Islam kurang faham. Kelab. Bila sebut kelab tu, saya faham. Tu dia.
Jadi sekarang kita ni jangan sebut majlis ilmu lah, kelab belajar. Kelab belajar, mana tempat belajar, ada kelab belajar. Orang kata ada rasa sesak pula kan. Ya, mana kita ni tempat kita belajar, tempat menghibur. Saudara sekalian, kalau kita tengok bangsa-bangsa di dunia, dia buat apa sekalipun dia akan bersatu di atas nama bangsa. Macam kata kita tengok China di Malaysia sendiri, atau parti apa, dia bersatu di belakang nama persatuan tu Persatuan Peniaga China. Dia bersatu di belakang, dia berpecah di depan dalam bentuk pemikiran, dia bersatu dalam bentuk bangsa dia. Begitu juga Hindu. Dia berpecah dari segi sekolah lah, tapi dia bersatu dari segi kuil. Semua Hindu akan masuk kuil, tak kira parti apa. Pasal apa? Dia akan bersatu dari segi satu tajuk. Apa tajuk dia tu? Tajuk dia agama ke, bangsa ke, dia akan bersatu. Maka sebab itu saudara, majlis ilmu ini adalah syarat untuk manusia bersatu. Tak kira apa, sebab ini kewajipan peribadi. Tidak ada orang yang terlepas daripada kewajipan menuntut ilmu. Tak kira daripada golongan apa, daripada raja, pangkat sebesar-besar sampai daripada orang kampung, dia wajib menuntut ilmu. Daripada mana golongan mana pun, dia wajib mengetahui bidang agama untuk diamalkan. Soal perpecahan, perpisahan, itu kita tidak. Saya tulis ya. Saudara sekalian, dalam kes ni, kita semua hidup di abad moden ni, kena faham. Apabila berlaku satu pendapat yang sepakat, yang seiring, tidak kira siapa mazhab dan Islam, maka dia digelar sebagai ittifaq ulama. Ittifaq ulama. Ini perkara yang tidak boleh berpecah 100%, tidak ada mazhab. Contohnya macam solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Tidak ada ulama mengatakan solat ada 6, tak ada. Maka tu kita panggil ittifaq ulama, jamhur ulama. Begitu juga dengan puasa bulan Ramadan. Ini tidak ada perselisihan. Tidak ada ulama mengatakan puasa boleh berpuasa bulan Syawal. Tukar, kalau puasa Ramadan tu banjir besar, tukar pergi bulan Syawal. Tak ada. Puasa Ramadan mesti bulan Ramadan. Begitu juga haji, mesti bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Jadi ini kita panggil ittifaq ulama. Okey, Zuhur berapa rakaat Zuhur? Zuhur ada 4 rakaat. Maka semua ulama mengatakan Zuhur 4 rakaat. Tidak ada khilaf. Maka ini kita panggil ittifaq ulama. Confirm, tidak ada perpecahan. Nabi Muhammad dan Rasul akhir zaman. Tidak ada mazhab yang kata Nabi bukan Rasul, kecuali bukan Islam lah. Kalau dia beragama Islam, dia akan meletakkan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka ini kita panggil ittifaq ulama. Ini 100% tidak boleh berpecah. Maka yang kedua, di dalam kes ini kita panggil dia khilaf. Kenapa disebut khilaf? Sebab di dalam masalah ini ada dalil yang berbeza-beza, fakta yang berbeza-beza, tetapi masing-masing berhujah dengan fakta mereka. Dalil yang mereka. Sebab apa berjadi perselisihan? Sebab degree peringkat manusia tidak sama, darjah iman tidak sama, darjah pengambilan dalil ilmu pun tidak sama, dan darjah kepandaian pun tidak sama. Sebab itu berbeza-beza. Macam kita tengok pasukan tim bola. Kalau pasukan kebangsaan lain dia punya standard dia. Pasukan amateur lain standard dia. Pak kampung ni lain standard dia. Kalau sampai bola kat kampung ni tu dia, beti kita geligi macam gaji. Malu atau melambung jatuh. Sebab apa? Dia tak kira. Dia nak sepak bola kena pohon pun ada. Sebab apa? Dia tim grade D, ditolak. Jadi oleh sebab itu berlaku khilaf. Mereka akan menggunakan daya pemikiran yang berbeza-beza. Maka sebab itu bila berlaku khilaf tadi, hujahnya yang berbeza-beza. Okey, katakan solat 5 waktu. Ada mazhab mengatakan batal wudu dengan menyentuh perempuan yang ajnabi, sentuh wanita. Dan ada pula yang mengatakan tidak batal. Okey, mazhab yang kedua mengatakan tidak batal. Maka berlakulah dua mazhab. Maka ini digelar Hanafi, maka yang ini digelar Syafi'i. Tetapi dalam masa yang sama, dalam at the same time, mereka boleh bersatu dari segi ittifaq ulama. Jadi saudara, kita boleh berselisih apa saja pendapat, tetapi dalam bab ittifaq ulama tidak boleh
berselisih. Minhajul Abidin muktabar. Parti mana, orang mana, tinggi mana, ulama mana atau Maqabami ni kalau mazhab beragama Islam bermazhab Syafi'i tidak boleh menolak kitab Minhajul Abidin kecuali saudara bahasa Sina. Of course tak sama dengan Utara Malaysia. Sebab Sina ni mazhab lain, Utara Malaysia mazhab lain. Tetapi kalau kitab saudara, kita bahas bab tasawuf, tafsir, kita bahas berkenaan dengan fiqh, dia merupakan satu benda yang ittifaq ulama. Misal kata solat 5 waktu, awak parti apa, awak tinggi ke, awak DO ke, awak bodoh ke, solat mesti 5 waktu. Ini tepat dia. Ini tepat dia. Namanya kelab ilmu. Tidak ada, kita tidak akan bawa benda yang bercanggahan. Sebab kita akan berada di perkara yang kompasli kita bersatu. Misal kata kita katakan pakai pemakaian jubah. Saudara, tidak ada atau Maqabami ini tidak percaya yang jubah dipakaian Nabi. Macam kita pakai serban, kita tidak ajar orang pakai serban bercabang 3, bercabang 4. Sebab apa? Ittifaq ulama. Kita tengok kat gambar, ada orang ulama pakai serban 2 cabang, tak ada kan? Maka kita guna pakaian yang ittifaq ulama. Dari segi pakaian, dari segi ibadat pula kita menggunakan solat 5 waktu. Kitab rujukan kita Muniyatul Musalli yang telah popular di Asia Tenggara, di Mekah dan Madinah dan Pasang Arab, di Nusantara, Surabaya, Jakarta, Indonesia, semua sekali, Brunei dan Malaysia. Maka nama kita Muniyatul Musalli. Tadi awak ground kita tidak percaya. Ini nama dia kesatuan. Macam tadilah, dia berpecah dari segi pendapat, tetapi dia bergabung di segi perniagaan. Kita ada orang Islam, orang Melayu, dia berpecah, dia pegang sungguh. Kita kena bergabung di atas benda yang tidak boleh berpecah. Semayang tidak boleh berpecah, taubat tidak boleh berpecah. Tok guru kan, anak murid kan semua kena taubat. Tidak ada mazhab tak payah taubat. Maka di sini tempat yang tidak ada mazhab yang pelik. Syafi'i pun suruh taubat, Hanafi pun suruh taubat, Maliki pun suruh taubat. Semua di dunia beragama Islam wajib taubat. Dan itulah pelajaran kita. Sebab saya kata benda sini kelak tempat belajar, bukan kelak tempat mengutarakan kita punya pandangan. Sebab di sini kita belajar. Malam ni kita belajar kitab Minhajul Abidin. Okey, malam besok kita apa? Jadi kitab yang kita pilih itu kitab yang muktabar, yang tidak ada perselisihan pendapat, yang sudah dipopularkan di seluruh negara kita, termasuk sebelah Thailand sana, kitab Jawi ni, dan kitab-kitab Arab yang saya bawa ini yang benda yang tidak jadi perselisihan. Okey, cakap tu boleh faham jangan pula kita pergi dengan cakap kat sana ngaji pelik lah, langsung tak sebut pilihan raya. Tak sebut waktu lah meninggal orang esok, nanti AP lari, MCA lari. Jadi meninggal parti malah lah meninggal. Jadi saudara, tak ada. Kita mesti buat benda yang fardu ain. Tak kira siapa. Talabal ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Termasuk perempuan wajib belajar. Ada juga orang kata tak apa, bini saya dia tak boleh mari mengaji, dia mari mengaji dia berona. 2 dosa. Tak sih ngaji satu, berona satu. Berona atau berona? Buat PA. Kau mengaji kau berona, ada juga. Bini saya tak boleh mari mengaji, kau ngaji kau jahat. 2 jahat. Kau yang jahat so tak sih ngaji so. Jadi mari dah mengaji. Mak baik tu kau baik lah saudara. Mana boleh nak buka kes tu masak kan? Mak paling sedap sekali. Saya tahu tak bila kita masak nasi? Bila kita masak nasi, lepas panas dia menggelegok dia. Melegerkok selalu kalau kita kena hidung tu tak? Puyuk, tutup puyuk dia menggelegok. Jadi kalau masa menggelegok kita mampu nasi, masak dah agak. Bila menggelegok setelah itu tanda nasi nak masak. Tidak melegok lagi. Lepas melegok lagi. Lepas menggelegok lagi. Akhir sekali tinggal sayur Faizal. Itulah dia masalah. Kita tidak tahan menerima ujian. Kesusahan apa? Masalah apa? Jadikan semua itu sebagai al-masya'id wal masaib. Ni tajuk yang sedang kita bincang sekarang. Sedang nak cari tempat yang tak ada ujian. Tak ada. Cara masuk politik, hari ni orang suka, besok orang semelek. Sama je. Saya duduk di mana di dunia ni, baik kesatuan perniagaan ke sekolah ke, saya pernah masuk universiti ke, yang hari pertama kena ranking, betul tak?
Kadang-kadang dapat tinggal soalan alam kita, tengah air bomba. Oh tu dia mengangkut balik main. Lepas tu duduk pula dah berebut kasih profesor pula. Akhir sekali kita terpaksa bodek. Siapa yang jaga kita? Sebab apa di sana sudah berlaku politik belajar pula. Sudah tak ada orang masuk universiti, masuk jeng-jeng keluar degree, tak ada. Dia berdebate lah, dia bergaduh, berbagai-bagai. Lepas tu profesor pula pelik-pelik perangai pensyarah yang mengajar kita ni pula perangai dia pelik-pelik sekali. Dia soal lain, dia bermarkah lain. Dia punya perangai tu, orang jadi profesor ni sekarang otak dia tak berapa sihat. Bila dia mengajar kita, aduh, pelik. Dia buat soalan, dia tahu dah kita tak boleh jawab. Dia bagi 5 soalan ni, soalan yang kita tak boleh jawab. Kita tak jawab lah. Jadi ada orang pun nombor. Sudah ni cerita ya. Dia tak boleh jawab soalan. Dia pun soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai lah berapa 20 ni. Dia atas nombor je. Dia dapat markah 100 per 100 per 100. Saudara, hal lain dia tak boleh jawab, hantar ke kosong, maka dia POP. Jadi mahasiswa tanya, kenapa dia ni 100, saya kosong? Sama-sama tak boleh jawab belakang. Dia kata dia bernombor. Awak tak bernombor. Pasal dia tahu soalan ini semua tak boleh jawab belakang. Tetapi orang ini inisiatif bernombor. Dia beri markah 100 per 100. Dan dia profesor tak gila tu. Ada orang sedang belajar di universiti luar negara, markah dia 110 per 100. Lebih 10. Sampai kat dinding 110 per 100. Semua pelajar pelik. Apa dia ni? Mari, what planet are you from ni? Markah 110 per 100. Mana ada? Ni profesor punya perangai. Jadi saudara, bila kita belajar, saudara, berbagai-bagai ujian. Bukan terus-terus belajar degree, geng-geng, tak ada. Saudara, berbagai-bagai. Masuk adik saya, dia masuk kesatuan pelajar, tetapi dia di pihak parti pembangkang. Dia buat demonstrasi dalam kampus sekalian. Payalah, dia bebas kan? Kebebasan suara. Dia berkumpul. Saudara, tengah malam ada entah mana, entah naik berderapan. Dekat tengah-tengah dia berkumpul tu. Jadi besok Engkau Aziz mari ambil gambar. Saudara, semua ketua pelajar dihadap ke mahkamah. Saya pergi masa tu. Tolong tengok dia bercara. Akhir sekali adik saya jawab. Mak lain dah ramai lagi lah. Dia kata, saya mengaku bersalah kerana menganjurkan demonstrasi. Tapi saya tak mengaku akad bendera. Jadi hakim buat keputusan, dikekalkan belajar, tapi tidak dibenar duduk dalam kampus. Dia kena duduk luar, kena sewa. Hal lain semua kena buang. Nak cerita bermakna ujian ini akan berjalan masa kesemat. Masa tu saya kerja, saya pergi lawak. Dia kata aku tak boleh belajar dah, dia kemungkinan besar kena buang dah. Dia kata apa buat demonstrasi. Lepas tu pergi hari bercara tu dia jawab, saya mengaku salah di atas menganjurkan demonstrasi ini, tetapi saya tak mengaku akad bendera. Itu dia dimaafkan. Mungkinlah nak jadi kaki dia boleh belajar lagi. Tidak boleh nak kata lah dia. Jadi saya sekalian, bermakna saudara jadi apa pun ada ujian. Saudara duduk di posisi tinggi ke rendah, ke pakak besar, ke pakak kecil, ke Islam ke bukan Islam, ke asal di dunia ni, dunia darul bala wal imtihan. Maka yang pertama sebab itulah. Yang kedua kata dia kerana position sabar tadi. Kerana mendapat kebajikan dunia dan akhirat. Kena kata abang adik-adik. Kita pergi sedikit pasal apa? Pasal kadang-kadang kita tak tahu belajar apa dah tahun, bertahun-tahun tak habis-habis ni. Ni dia sabar yang pertama, sabar yang kedua. Kemudian kata dia, di akhirat setengah daripada mendapat kelepasan dan kemenangan. Lepas daripada azab api neraka. Sebab sabar tu tadi. Di antaranya melalui firman Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Saudara, ayat ni nama dia ayat 1000 dinar. Ayat ni bukan untuk buat nego, saudara. Orang Melayu tapi ayat ni untuk lari
Perniagaan. Al-Quran turun bukan untuk berniaga. Al-Quran turun bukan untuk lembu gemuk. Al-Quran turun bukan untuk sakit gigi. Al-Quran turun untuk menyelamatkan manusia daripada api neraka. Jangan kata aku kaya ni ayat ni. Tiba-tiba miskin. Ayat ni sudah tidak berfungsi, kata aku kira berkat ayat ni. Lagu mana agak-agak? Masa kita tepek ayat tu, kita untung besar. Lepas tu duduk tak lama rugi. Pakai kata nak turun ayat tu naik atau aku Hindu pula. Sebab kan masa. Sebab tu saudara, ayat Quran ini adalah panduan orang untuk mencari jalan kebenaran. Di dunia ni saudara, kalau kita selalu berpegang macam tu saudara, berbahaya. Kita tengok Hindu yang tak pernah semayang, kadang-kadang berniaga lebih kaya daripada orang Islam. Kenapa Tuhan tolong dia tak tolong kita? Apakah semayang kita sudah tidak berfungsi? Katanya bila semayang murah rezeki. Katanya bila bangun pagi murah rezeki. Banyak semayang duha murah rezeki. Murah rezeki ini saudara, murah dinisbahkan kepada akhirat, bukan nisbah pada dunia. Sebab dunia sudah tetap allocation dunia sudah tetap. Yang kaya dengan yang miskin sudah tetap. Waimo di Islam ke tidak Islam ke, peruntukan di dunia sudah tetap. Katakanlah saya ni kaya ni, alhamdulillah sejak keluar dakwah jawab kawan ni pula. Bagaimana kalau yang kaya tu tak pernah semayang? Saya sejak tak semayang ni kaya. Dulu masa saya semayang tak kaya. Sejak saya tinggal semayang ni, alhamdulillah. Lagu mana agak-agak? Apa kita nak jawab? Dan tentu kita akan confuse kepada agama kita sendiri. Orang alim saudara, lagi alim lagi susah. Lagi alim lagi susah. Kalau lah kerana kaya tu kerana ibadat, orang alim kaya raya. Dia duha tak pernah tinggal, qiyamul lail tak pernah tinggal, Al-Quran siang malam hafal lagi, tetapi duduk rumah buruk apa kedana. Kenapa ayat Quran ini tidak memberi kesan kepada orang alim ke? Sebab tu saudara, jangan jadikan ayat ni ayat pelaris perniagaan. Okey. Habis kenapa digelar ayat 1000 dinar? Satu hari saudara, ada seorang hamba Allah ni, dia lemah di laut. Maka dia pun ditolong oleh seorang wali Allah. Begitu lebih kurang kita cerita dia. Jadi dia selamat apa semua itu gini. Dia tanya apakah cara aku nak tolong kamu? Kata dia, kamu tidak perlu apa-apa tolong. Aku ajarkan kamu satu ayat. Apa ayat yang kamu nak ajar itu? Ayat dia begini. Tapi dengan syarat kamu kena bayar 1000 dinar. Enggak, orang ni kata, bagaimana cara aku nak bayar? Muduk di laut, aku duduk atas kapal. Tak apa, mubaling fikir tu. Dia pun ajar. Wa man yattaqilla yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa inna kulli shay'in qadra. Dia ajar tu, maka kena bayar kan? Maka orang ni pun ambil duit, capok di laut. Dia pun ambil. Assalamualaikum. Rupanya wali Allah. Cara dia, maka dia pun hafal. Suatu hari, orang tadi dia berlaku dah, kapal dia pecah. Kapal dia pecah, maka dia terdampar di satu pulau. Maka dia pun naik ke darat lah, terdampar. Dia tidak mati. Lepas itu dia bertemu dengan seorang wanita cantik. Kata perempuan tu, saudara, saya ni manusia biasa. Kenapa saudara boleh berada di sini? Kalau saya ni betul lah pecah kapal. Saudara ni mari mana pula orang popular sini ni? Jawab perempuan ini, saya sebenarnya dilarikan oleh seekor jin. Saudara lebih baik keluar daripada sini. Sebentar lagi dia balik. Tak apa, saya boleh lawan. Tak boleh lawan saudara. Ini bukan kasut Aladin Ini daripada kitab 1000 dinar tu tadi. Saya boleh lawan. Tak boleh saudara, dia dengan kepala 13, tangan 20. Saudara tak padan nak lawan. Tak apa, saya lawan. Saudara, sebentar lagi dia datang. Tolonglah beralih. Dia punya kejap gigi tu mari. Jin tahu tak jin? Ni kisah ni lah kitab Kitab tu nama dia apa ya? Apa yang kita ngajar di Majid Kenangan tu? Kapal Tengah tu? Jauhar Maho. Jauhar Maho. Dalam kitab Jauhar Maho.
Kemudian dia pun duduk, dia baca, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yattaqillaha innallaha balighu amri qad Allahu li kulli shay'in qadra. Dia sembuh kat jin tu, bertukar, hancur menjadi debu. Jadi jika perempuan kan saya dah cakap cawe tawan kata dia. Maka perempuan tu jangan nak balik pula. Nak balik kena pulau. Saudara, kapal tak ada. Awak pegang kat sedepan saya. Ya. Saudara tahu tak kisah saya dapat tani sama Al-Palembang ni? Tak habis ngaji kita. Okey, saya tu dulu nanti saudara tanya positor kita, maka saya jadi masak kelembar lah. Ini saya nak cerita ayat si Budina tadi. Kita pergi ambil ayat ni buat ni? Tak nego. Ayat Quran saudara untuk ambil dia punya ilmu ni. Dia tulis kita ni. Muhammad kata makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan diberi Allah jalan keluar. Maknanya dia tidak susah. Dia mendapat ketenangan jiwa di mana kita di posisi dia berada. Di ketika susah ke, di ketika miskin ke, di ketika sakit ke, di ketika ramai ke, di ketika bersendirian ke, dia tidak susah. Dia sentiasa berada bersama Allah. Macam Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam berpuasa kan. Bila mari musuh, mari jengki kala semua, Abu Bakar menangis. Nabi tanya, ya Abu Bakar kenapa nangis? Ya Rasulullah, kita berdua ni siapa nak tolong kita? Ya Abu Bakar, kita bukan berdua, kita bertiga. Siapa seorang lagi? Siapa yang tiga tu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berani tak duduk kat situ? Pergi satu sekali Abu Taib duduk seorang-seorang apa sejadah. Bila orang tanya berani duduk seorang-seorang, saya bukan seorang, saya berdua. Dengan siapa? Dengan Allah. Sesak dah dia ni. Sesak, aku kata dah sesak. Itu dia. Sesak selalu buat ni. Sebab tu saya tak nak buat apa-apa, jangan cerita dengan orang. Mandi-mandi, bawa jubah, bawa serban, pergi sengaset, duduk diam-diam. Yang cerita, nak terang, nak tahu pula. Yakin tak yang kita berada dengan Allah? Cara dia, sudah cari satu gua, satu bukit, satu gunung. Saudara bawa sejadah, bawa air semayang, apa semua cukup, pergi kat sana, terbakar dia terangkit, semayang itu seorang-seorang. Apa agak-agak berlaku? Jadi mari. Kenapa jadi begitu? Sebab kita bukan tarawak mandi. Kita bukan awliya. Kita bukan mukarrabin. Kita orang biasa. Bila orang biasa, berlakulah jadi orang biasa. Kalau kita benar, kita ada keyakinan. Tok Guru saya kata saudara, Tok Guru saya bagi tahu. Awal kalau mu benar yakin, nak tahu yakin tu apa makna yakin, mu ambil cincin, dia kata dia pergi kat pergi, mu campurlah pergi. Lepas tu janji dengan Tuhan, ya Tuhanku, andai kata cincin ini cincinku, ianya halal dan duitku beli dengan duit yang halal, timbul semula. Ya Tuhanku, andai kata cincin ini cincin yang dibeli duit yang haram dan bukan milikku, tak payah timbul. Bismillahirrahmanirrahim, capuk. Bila cincin nak timbul ya, kita akan mesti kita akan berkata-kata kan, tokah nak timbul, nipu Ustaz. Maka kita hilang keyakinan. Tidak mungkin kita yakin cincin timbul je. Ada satu ustaz saudara, tak tahulah dia ni yakin kau gila tu pun tak tahu. Dia nak kata dengan saya, dia ni lesen tak ada, IC tak ada, apa benda pun tak ada. Dan pendatang pula dia mari sini pun tak ada pasport saudara. Tapi dia memang hebat, dia ada ilmu orang ni. Jadi sampai kau jalan, saya kata apa? Ustaz, puli kat depan tu, blok-blok. Ustaz, tak takut kata dia. Bukan takut, entar lesen tak ada. Lepas tu mari sini tak ada pasport, ikut laut. Boleh tangkap ni saya sekali kena. Tak apa kata dia. Berhenti lah. Tak apa. Berhenti. Dia berjalan. Sampai kat blok kan. Boleh bertahan. Buka tingkap. Lesen cik. Lesen tak ada. IC tak ada. Jalan. Dia sampai sekawin jalan. Minta kurang yakin. Oh, dia bagi saya. Apa nak cakap? Entah dia kurang yakin. Saya kena. Dia ni selalu duduk dalam hutan 7 hari. Tak makan, tak minum. Bapak saya jumpa sedang merangkak gini. Dia lari. Dia jatuhkan hukuman di Indonesia. Tapi dia alim. Dia takut kena tangkap sebagainya. Seorang ulama ni, dia lari. Dari sesak di hutan Pahang, saudara. Jumpa kat sana setahun mati dah.
Saya sebut nama sudah kenal, tak ada cerita. Jadi bermakna ada orang yang memang yakin sungguh, saudara. Memang yakin dia tu kita tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Kan saya pun tak berani. Dia dengan tak ada apa-apa. Dan tu kena punya. Tak ada. Yalah. Saya encik tak ada. IC tak ada. Jalan. Boleh dekat. Lepas tu bila sampai sekolah dia bagi saya balik. Yang tak kurang yakin. Keyakinan kurang. Bermakna ada orang yang berpegang dengan keyakinan yang luar biasa. Yang luar biasa. Ini orang alim, saudara. Dia boleh berlaku satu bukti yang yakin ini memberi kesan. Orang jahil pula, saudara. Kawan saya, dia ni jahil, saudara. Bukan alim. Dia ajak saya pergi tarik motor. Tarik motor tau. Motor tak payah insurans, kita tarik lah. Tak payah kereta. Dulu saya kerja tu lah lebih kurang. Tapi ikut orang lah. Dia bila nak pergi buat operasi, dia bawa saya. Oh, okay. Jadi kerja saya pergi jumpa dengan tuan. Tanya dia, duduk kat mana, kunci kat mana, bawa sini, awak tak bayar, nak bayar atau tidak. Saya tengah-tengah berunding, saudara. Bapak dia turun, bawa parau, duduk. Yang dia pula nak cari kunci, nak buka motor ni, saudara. Dia basah parang tu, pokok atas kushin, putus 2 kushin. Lepas tu dia bangun, bagi sekali lagi, pokok. Dia sanggung dengan tangan. Tangan dia tak luka. Lepas tu dia tunggu, lari, kata dia, siapa lari. Sampai sekolah dia kata apa? Dia kata dia, kita ni sukses sekali tak duduk, kata dia. Saudara, saya pun tak tahu macam mana boleh berlaku demikian. Dia ni bukan alim. Dia ni bukan alim, orang jahil. Nak ceritanya bermakna pada pendirian dia, hari ni aku tak mati dia. Saudara, nak bagi tahu sambung terkincing dia kat motosikal. Tetapi saya pun tak tahu macam mana boleh kena parang tajam tu, tangan dia tak luka. Ini namanya qada dan qada. Satu buat yang kedua kena lah dia. Mungkin Allah lepas sekali tu je lah. Sekali tu dia lepas. Tetapi mungkin bagi ini pendapat kita yang bodoh lah. Mungkin keyakinan dia luar biasa pada masa itu. Dia yakin Allah tolong dia atau apa, tak tahu, saya tak tahu. Yang saya tahu kushin motor tu putus 2. Yang kedua tu dia kena tangan, tapi tangan dia tak luka. Ini cerita yang masuk surat khabar. Ini saja nak bagi tahu saudara, yakin ini dia boleh berada kepada siapa saja yang boleh mengamalkan ilmu bernama yakin. Begitulah juga dengan kehidupan kita, begitulah juga dengan keluarga kita. Kena yakin. Nida, hai, muni lagu mana ni? Gaduh. Sebab apa? Tidak yakin masa depan kita kepada anak-anak kita, isteri kita tidak yakin. Kita gambarkan perkara-perkara yang negatif, maka menyebabkan dia menjadi pertama tidak yakin. Dan orang tua-tua, bapa saya sekalian, saya tanya dia, ayo, ni hantar orang mengaji pondok ni nak makan apa? Setelah pondok ni mengaji, saya dah dihantar pondok umur berapa tahun tak? 6 tahun setengah. Bila dah besar, saya tanya ayah saya. Dia kata, ayah, bapa hantar saya pondok umur 6 tahun ni, nak nanuk tak apa reti je. Dia kata, kata dia, duduk di rumah tak ada orang nak jaga. Duduk di rumah kata tak ada orang nak jaga. Aku nak kerja tak boleh, tak ada orang nak mengasuh, kata dia. Munya ni dalam kampung ni tak ada orang nak jaga, kata dia. Jadi cara dia suruh habis duduk pondok, kata dia. Saya tanya dia, apa masalah dia? Kalau aku hantar kedai mengasuh, kata dia, muka kaki orang, kata dia. Jadi pengasuh tak saya jaga. Ayah saya hantar, ni tak saya jaga. Jadi akhir sekali ayah saya mengambil keputusan hantar saya ke pondok. Jadi apa yang saya jaga saya? Abang saya memang dia pondok amor lah. Abang saya memang dia senior, memang dia pandai benar lah abang saya ni. Jadi saya duduk dengan dia. Bila saya besar, saya tanya, kenapa orang lain semua belajar umur 15, 13? Kenapa saya umur 7 tahun, 6 tahun setengah? Sebab mu tak duduk kampung, kata, tak ada orang nak jaga. Itu saja. Lepas tu saya tanya balik, ayo, belajar pondok, kata, siapa umur 17, 18? Ya tak ada sih, dia pandang mata kedara. Kenapa masa tu? Ada tak terfikir? Dia pun tengok. Dia tengok saya. Aku anak 10, kata dia. Seorang tak lapar. Mau ada bagi. Aku 10 anak, seorang tak lapar. Adik-beradik saya semua sekolah agama, sekolah pondok. Tak ada CJ masa tu. Sesi tu. Yang bonsu-bonsu ni bawa sekolah. Akhir sekali saya tanya dia, kenapa buat begitu? Dia kata, yang penting aku berilmu ilmu. Rezeki
sudah ada, mu takkan mati yang kena lapar. Masa tu dia. Maka akhir sekali saya mengambil keputusan, kalau harap kaya saya tidak akan dapat apa-apa jauh pekerjaan. Di kampung tak ada tempat nak mengaji. Saya tak ada tempat nak cari makan. Saya ambil keputusan, ambil beg, bubur tualah, bubur kayu batik, mengembara seluruh dunia. Cari rezeki. Nak minta kerajaan tak boleh. Sebab harus sikit. Tetapi dia kata, dia jawab. Dia kata, anak aku 10 dah. Sore apa tak dapat. Semua ni berlaku. Tak ada masalah. Memang betul pun. Tetapi boleh kalau kita duduk di situ. Dan anak dia sore dia atas sekolah kebangsaan. Dia punya patipah punya kuat. Dia percaya sekolah pelajar tali atas. Dia ajar budak kepada maksiat. Maka dia ambil keputusan semua anak dia sekolah agama belakang, sekolah Arab belakang, sekolah pondok belakang. Tu baru patipah betul sekarang. Patipah sekarang berebut masuk MRSM. Berebut masuk sekolah beasiswa penuh. Lawai-lawai juga. Tapi tak beasiswa siap. Ayah saya tu pusing dia tak ambil, dia tak hantar sekolah ni. Siapa tak tu dia pergi patipah dia punya kuat. Jadi kalau ada opah lagu ni saya dah bau sedap. Baulah betul-betul real, bukan tu pada Allah Subhanahu wa taala. Tak sih CJ ni. Jadi itulah dia orang yang terkena jalan makhraj, jalan keluar daripada jalan kesusahan tension kita, keluar daripada kesusahan jiwa kita akan jadi macam orang yang tenang. Tidak ada satu benda yang mengganggu kita. Sebab apa? Kita tahu dunia ni sementara dan sebagainya. Dan barang siapa takut akan jadikan tempat kelepasan dan diberi rezeki akan dia. Rezeki di sini saudara ialah bukan duit. Rezeki hidayah, rezeki iman, rezeki takwa, rezeki mendapat pimpinan daripada Allah secara terus. Itu rezeki yang sebenar. Adapun rezeki dunia ini rezeki sementara yang semua orang boleh dapat. Tak beriman pun boleh dapat rezeki daripada Allah SWT menisbah kepada dunia. Tapi rezeki hak Allah bagi bila bertakwa ni, rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki taufik dan hidayah. Itu hak sebenarnya dia punya beri tadi. Jadi rezeki tadi dia dimaksudkan dengan rezeki tadi, pemberian Allah Subhanahu Wa Taala akan dijadikan bagi tempat kelepasan daripada kepayahan. Mana susah nak semayang, susah nak ibadat dia senangkan, susah nak melakukan ketaatan kepada Allah dia mudahkan, susah nak belajar dia menguatkan jiwa kita untuk belajar. Allah Taala tolong kita. Dan setengahnya dibenangkan di atas segala seteruk. Dimenangkan atas segala seteruk macam tadilah. Bila kita kata bab perselisihan, kita akan berlaku beberapa pertikaian. Baik, apabila berlaku pertikaian yang ikhtilaf tadi, dia sudah bertukar menjadi mazhab. Dari segi agama dia menjadi mazhab. Maka oleh sebab perselisihan tidak boleh dielakkan, ikhtilaf ummati rahmatun, maka hak ni semua ni adalah benda yang tidak berselisih. Dia Ibnu Fiqh dia panggil ittifaq ulama, jumhur ulama. Tidak ada perselisihan. Tetapi banyak dalil-dalil ini yang ada keraguan. Mari dua dalil. Satu mari dalil yang sama-sama. Hak ni berpegang dengan hak ni berpegang demikian. Maka berlaku khilaf. Okey, saudara. Bila berlaku khilaf, maka ulama-ulama di zaman dulu semasa mula berlaku khilaf. Ni kata begini, dia kata begini, maka ulama pilih mazhab yang dibenarkan khilaf ini. Satunya bernama Hanafi, satunya bernama Maliki, satu bernama Syafi'i, satu bernama Ahmad bin Hanbal. Maka yang empat ini saja dibenarkan menggunakan khilaf itu tadi, yang perselisihan tadi. Sekiranya terkeluar daripada empat ini, maka dia tidak dikira hukum. Kenapa pilih empat? Sebab kalau kita biarkan khilaf ni berlaku, dia lagi 5 ni. 5, 6 tu 7. Akhir sekali sampai ke puncung ni saja adalah 14 mazhab. Sebab tu ulama ni dia cerdik. Dia Allah Ta'ala beri dia ilham. Tidak boleh biarkan mazhab ini terlalu besar. Dia stop kat situ. Masa kata contohnya kita ada 14 orang mufti. Okey. Satunya berpendapat negatif. Satunya berpendapat yang 14, satu lagi dia tinggal 13. Maka yang 13 ini menjadi ijma' ulama. Hak ni dikira sebagai hukum. Hak satu lagi dikira perselisihan yang dia tidak boleh berlaku hukum. Ini yang dikatakan ijma' ulama. Adapun yang tidak berpisah ni kita panggil ittifaq ulama.
kesepakatan yang tidak boleh berpecah. Begitu. Tetapi dari segi ijma' ulama, maka dia mesti ada majority. Wa syawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila berlaku perselisihan di kalangan kamu berbincang apa-apa, maka Allah Ta'ala kata bermasyuarat. Dan bila berlaku keputusan masyuarat, maka fatawakkal 'ala Allah. Inilah dia digelar sebagai demokrasi. Nisbah pada negara, nisbah pada dalam bahasa agama digelar sebagai musyawarah. Musyawarah. Ada digelar sebagai mujadalah. Ada digelar sebagai mubahasa, dan ada digelar sebagai apa lagi satu? Mubahalah. Hak ni sedara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mujadalah ini berdialog sekiranya mendatangkan kebaikan, tapi tidak perintah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kamu boleh berdialog, berbahas, tapi kalau perbahasan itu membawa kebaikan. Ini lagi mujadalah. Ada lagi satu dipanggil mubahalah. Hak ni saudara, mu keluar pendapatmu, aku keluar pendapat aku. Sekiranya tak dengar, kita berperang, maka hak ni haram. Hak ni perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak ni harus boleh berbahas. Tetapi kalau boleh membawa kebaikan. Mubahalah, hak ni haram. Sebab apa? Tidak ada kebaikan dan mungkin mencetuskan pergaduhan. Sebab apa? Katalah 30 orang lawan 30. Debat dia ialah kapok memberi kesan kepada tukul. Itu dia. Jadi hak ni bahas. Satu pasukan pembangkang, satu pasukan pencadang. Maka bila menang pasukan pencadang, adakah hak ni ditukar menjadi semua jadi 60? Tidak mungkin. Dia kekal sebagai pembangkang. Maka ni dipanggil mubahalah. Tidak ada kebaikan. Tidak kata hak ni bila menang semua jadi hak ni tak ada. Maka tu digelar sebagai mubahalah. Mujadalah dan musyawarah. Tetapi yang musyawarah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syawiruhum fil amri. Kamu kena masyurat di dalam urusan dunia kamu. Kemudian fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka itulah yang dipilih oleh ulama sebagai ijma'u ulama. Bila banyak pendapat yang dipegang, maka hak satu lagi itu maka tidak dipakai lagi. Misal contoh macam tadilah, kita ada 14 mufti. Yang sependapatnya 13, yang satu lagi tidak sependapat. Yang satu tadi tidak boleh dipakai. Jaga ya, yang orang mentang-mentang saya tak kira walaupun seorang pun saya lah kebenaran. Kita panggil dia kaking tahu. Kaking ni mana sama dengan kapeda lah. Tak kira dia sorang-sorang dia apa dia kata dia benar juga. Biar semua orang lain belum tentu benar kata dia. Tu berat. Kita panggil dia kaking. Nabi kata apa? Umatku tidak akan bersatu dalam benda yang batil. Umatku tidak akan bersatu dalam benda yang batil. Nabi dah bagi satu lupas dan dimenangkan atas segala seteru. Bila kita sabar juga kata dia kita boleh mendapat kemenangan berdasarkan sabar. Fasbir annal aqibata lil muttaqin. Sabar olehmu, sesungguhnya kemenangan di penghujungnya untuk orang mukmin. Muttaqin itu orang mukmin lah. Maka sabar olehmu, maka kesudahan ini, yakni akhirnya orang mukmin juga akan menang berdasarkan kesabaran itu tadi. Dan setengahnya dapat dengan kehendak firman Allah Ta'ala. Wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani Israil bima sabaru. Dan sempurnakan kalimat Tuhan, bermakna segala keputusan Allah diberikan kepada kebaikan kepada orang Israel tadi bima sabaru. Segala kebaikan atas Bani Israel tadi dengan barang yang sabar mereka itu. Dia sabar pelajar. Kena ujian, kena bunuh, kena belah kepala, belah dua. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan berbagai-bagai ujian. Maka Allah memenangkan Bani Israel tadi sebab dia sabar. Saudara, Nabi Musa AS bukan punya kecil lawan dengan Fir'aun sampai dia dikejar dan dihukum jatuh hukuman bunuh. Ini semua Nabi Musa sabar. Lari lagi.
Sampai kat Laut Merah, maka terpaksalah dia ni terjun dalam laut, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia terjun. Maka ketika itulah Fir'aun dapat hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimenangkan akhir Nabi Musa. Sebab apa? Pasal fasbir al-aqibata lil muttaqin itu tadi. Ini kisah cerita Nabi Musa. Dan kata kira pula menyurat Nabi Yusuf pada jawab surat Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub bapa dia Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tu dia sederet anak cucu cicit Nabi belaka. Nabi kata Al-Kiram ibni Al-Kiram ibni Al-Kiram ibni Al-Kiram. Mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Ibrahim. Nabi Yusuf lah. Jadi Nabi Yusuf ni sedang hantar surat kepada bapa dia Yaqub. Kerana ialah masa tu ditimpa kemarau panjang, ditimpa kemalangan, ditimpa ujian, sedangkan Nabi Yusuf berada di istana. Ini kisah cerita sahabat dari Bani Israel. Jadi di antaranya kisah cerita Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana dia sabar ketika dibuang di telaga buruk, bagaimana dia sabar ketika berada di ujian, ketika berada di pemeliharaan Siti Zulaikha, Menteri Keuangan Negeri Mesir, bagaimana dia sabar ketika berada di penjara, bagaimana dia sabar ketika menerima ujian daripada orang-orang wanita Mesir. Jadi semua ni dikisahkan di Al-Quran Karim. Sampai ada satu surah namanya surah Yusuf. Cerita kisah Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf ambil semua tadi dengan penuh sabar. Bayangkanlah saudara, sabar tak sabar, adik-beradik dia ambil pakak buai dalam telaga buruk. Saudara, dah buang dalam telaga buruk tu tadi, anggapkan sudah mati, dan kemudian Nabi Yusuf membesar dengan penuh kesusahan, dengan penjara selama 7 tahun, dengan ujiannya, dengan ditangkap oleh Zulaikha, dengan berbagai-bagai ujian. Akhir sekali Nabi Yusuf jadi Menteri Keuangan dan memiliki khazanah bumi yang banyak. Mari adik-beradik dia minta makanan, saudara. Kalau kita dah hari itu dah kena kat aku dendam padamu, getar tangan, aku dendam padamu. Tapi Nabi Yusuf, saudara, dia tanya datang daripada mana? Datang daripada Kanaan. Siapa nama kamu? Nama saya bagian. Oh, siapa nama bapa kamu? Nama bapa saya Yaqub. Berapa adik-beradik kamu? Tak pernah dia terdetik di kepala nak hukum adik-beradik dia yang buang dia dalam telaga. Malah dia berfikir berapa banyak beras yang kamu mau? Bagian. Cukup ke? Bagian. Akhir sekali Yusuf kata apa? Ada tak saudaramu yang kamu tak bawa? Tak ada, wahai tuan. Cakap betul-betul. Kalau kamu tipu, aku tak bagi beras. Tak ada. Cakap betul-betul. Kalau kamu tipu, aku tak bagi. Akhir sekali nangis. Aduh. Tapi yang seorang lagi makan rima. Jangan bohong. Cakap betul-betul. Kalau tidak, aku tak bagi. Dia pun cerita. Baiklah. Bapa kamu masih ada ke? Ada. Sekarang, ni pendek cerita sebab awal azan. Kamu buat balik beras ini, beri kepada bapa kamu. Jangan usik apa-apa. Nabi Yusuf masukkan baju dia di bawah bungkusan beras itu, dan kemudian dihantar balik kepada Kanaan. Beri kepada bapa dia. Bapa dia pun ambil baju tadi, cium. Demi Allah, pemberi beras ini ialah anakku bernama Yusuf. Dah menangis pula sahabat adik-adik dia pula. Pergi lagi sekali. Minta bawa Bunyamin sekali. Maka Nabi aku kata, wahai saudara-saudara Yusuf, dulu mu tipu aku. Bawa Yusuf, mu kata nak buat main-main kat padang. Rupa-rupa mu kata hok dah telaga. Ni mu nak bawa orang lain pula. Aku tidak pergi sekali-kali. Maka pendek cerita, kita pun sambung minggu depan lah. Jadi ini katakan surat Yusuf kepada Yaqub. Jadi kisah cerita surat Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub ini akan disambung pada minggu depan. 4 kali lambat semaya ke marah pula. Oh, situ tak lagi ngaji lah, lewat. Kita berhenti cepat. Wallahu a'lam. Kena bermaaf dan terjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim, iftah alaina wa ala zurriyyatina futuhal arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala
wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Soalan ke? Minggu lepas mati putih, mati merah, mati hijau kan? Jangan bermata itu mati. Mati putih, mati merah, mati hijau. Dia pun nama orang sufi ni, dia akan berakhir dengan kesusahan. Mati tak ada yang mati dalam bentuk kemewahan, mati dengan bentuk kegembiraan, tak ada. Semua dia bentuk ujian belakang. Itu nama mati. Itu habis dah. Ada soalan ke? Mubahasa. Ini biasa sajalah orang kampung panggil berbahas. Yang sebenarnya dia sama dengan mujadah. Mujadah berjidal.